Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so untuk video hari ini saya akan explain berkenaan dengan subtopik untuk polinomial iaitu inequality. Okey, so sebelum ni kita dah tengok untuk polinomial, so kita ada equation di mana equation tu adalah y equal to fx. So to find the root, especially untuk function kuadratik, kita akan gunakan factorization. Okay, completing the square, and then kita gunakan quadratic formula lah. So kita tahu ini adalah for equation. So subtopik yang seterusnya adalah melibatkan inequality. So inequality adalah any function ataupun any equation that doesn't require equal sign. Maksudnya dalam function tersebut kita tak akan gunakan simbol equal. Okay, so dalam inequality, okay, kita akan gunakan 4 simbol. So yang pertama kita ada simbol yang ni, yang kedua simbol yang ini, yang ketiga simbol yang ini, dan yang keempat adalah yang ini. Okay, so kamu boleh tengok dia punya explanation dia. So yang pertama, cara baca dia, kita akan baca daripada kiri ke kanan. Okay, so untuk yang ini kita ada A is less than B. So maksudnya, contoh bila saya kata X is less than 7. So dalam number line, okay, so ini adalah 7. So maksudnya saya akan mark dekat 7 ni. So kita akan buat circle. So bila saya kata X is less than 7, so maksudnya nombor X yang terlibat adalah 7 dan ke bawah. Tapi untuk yang ini, 7 ni tak termasuk lah. So dia boleh jadi nombor 7 yang ke bawah adalah nombor 6, 5, 4 ataupun negatif 2, negatif 5. As long nilai X ni adalah less than 7. Okay, so ini yang pertama. So biasanya bila 7 ni tak termasuk, kita akan buat circle dot. Maksudnya kita tak payah shadedkan untuk representkan yang 7 is not included. Tapi nombor yang lower than 7. Okay, so notation yang kedua adalah A is greater than B. Contohnya saya kata X is greater than 1. Okay, so dalam number line, so ini number line, so ini adalah 1 lah. So kita akan mark X equal to 1. So kita akan buat circle daripada sini. So X ni must be greater than 1. So nilai X mestilah besar daripada nilai 1. So bila yang ini, bila ada simbol yang ini, maksudnya nilai tersebut tak termasuk. Okay, yang termasuk adalah nombor yang sebelum ataupun selepas nombor tu lah. So macam ni bila greater, nombor yang selepas daripada 1. So nombor 2, nombor 3, 10, 100, 1000. So X tu can be any number yang lebih besar daripada 1 lah. So 1 ni tak termasuk. Okay, so yang seterusnya, notation yang ketiga adalah, okay, A is less than. So dekat bawah ni ada simbol yang ni. So kita boleh cakap juga A is less than or equal than B. Contohnya saya kata X is less than, dan bawah ni ada simbol ni, so equal than 3. Okay, so cara kita nak lukis dia, so saya panjang. Okay, so cara kita nak lukis dia, so kita ada contohnya, so ini adalah 3. So kita akan mark 3, and then dia kata X ni must be less than 3. So must be less than 3. So X tu can be any number. Okay, yang penting dia mestilah kurang daripada 3. And then dekat sini kita ada simbol equal sign. So kita akan markkan equal sign tu, shadedkan dia. Okay, untuk representkan X tu can be 3 juga. So maksudnya X tu contohnya boleh jadi negative 1, sebab negative 1 ni less than 3. And then kita boleh cakap X tu adalah kosong. Tapi X tu juga can be number of 3. Sebab apa? Dia kata X is less than or equal to 3. So maksudnya 3 pun can be participate into this notation. Okay, so yang seterusnya adalah A is greater or equal than B. Contohnya saya kata X is greater or equal to negative 1. So dalam number line, example, okay, so ini number 1, negative 1, sorry. Okay, so dia kata sekarang kita akan mark X is greater than negative 1. So ni negative 1, so kita akan buat satu circle. And then dia kata X tu adalah greater than negative 1. So X tu negative 1, ke sanalah yang greater. Okay, and then dekat sini dia kata X tu pun equal. So dia kata X is greater or equal. So bila equal, kita akan shadedkan number line tersebut. Okay,
So maksudnya bila saya keluarkan number-number dia, bila dia kata X is greater than negative 1, so X yang nombor yang lebih besar daripada negative 1 adalah 0 boleh, 1, 10, 100. Yang penting nombor tu adalah lebih besar daripada negative 1. Tapi dekat sini kita ada simbol equal. So bila dia kata X is equal, so maksudnya negative 1 pun termasuk dalam list number tersebut lah. Okay, so dia ada beza. Kalau nombor tu tak termasuk, kita tak payah shaded kan. Tapi if the number is included, maksudnya ada equal sign ni, okay, so kita akan shadedkan untuk representkan that number is included dalam number list. Okay, so ini adalah contoh kalau cara kita nak fahamkan ataupun baca notation tersebut. Then, kita akan tengok pula yang seterusnya iaitu the interval notation. So, apa yang kita panggil interval notation adalah bila dia melibatkan double inequality. Okay? So, macam sebelum ni, kita ada single equality sahaja. Maksudnya, kita menggunakan satu simbol inequality. X less than A, A less than B, A greater than B. So, kita gunakan satu simbol inequality. So, dalam interval notation, dia melibatkan double inequality. So, maksudnya kita akan ada dua simbol inequality. So, contohnya, bila kita ada A is less than X and then X is less than and or equal to B. So, kalau kita nak baca yang ini, kita akan ada yang dua notation lah. So, yang pertama, X2 must be greater than A, but at the same time, X2 must be less than or equal to B. Okay, so kita akan baca X is greater than A and then at the same time, yang greater tu must be less than or equal to B. Okay, so ini adalah dia punya itulah. Contohnya saya kata X is greater than negative 1, but at the same time X2 must be less than or equal to 3. So dalam number line nanti bila kita lukiskan dia, so ini negative 1, negative 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okay, so yang pertama kita akan baca dia X ni, sebab ini adalah yang kita nak tengok. So X ni is greater than, bila kita keluarkan dia, X is greater than negative 1. So maksudnya kita markkan dekat negative 1. So ini negative 1. So greater maksudnya dia ke arah ke kanan lah. Okay, so greater than negative 1. Okay, so maksudnya bila negative 1 dia boleh jadi negative 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. And then dekat bawah ni tak ada simbol, so maksudnya kita tak payah shadedkan. So negative 1 is not included dalam number list. Okay, and then at the same time X ni must be less than or equal to 3. So kita markkan dekat sini. So ini adalah 3. So ini seterusnya ni contohnya. So ini adalah 3. And then dia kata less than. So less than maksudnya ke sana lah. Okay, and then nombor tersebut must be equal or equal to 3. So maksudnya walaupun nombor tu boleh besar daripada negative 1, tapi sekarang kita ada double inequality. So kita kena tengok inequality yang kedua. Dia mentionkan number tersebut must be less than 3. So maksudnya yang intersect, yang maksudnya yang dua-dua nombor yang sama tu adalah daripada sini dan daripada sini. So nombor yang terlibat adalah daripada negative 1 hingga 3 sahaja. So X2 can be any number dalam range yang ini sahaja. Okay, so ini adalah double inequality ataupun interval notation. So kita tak boleh tengok kepada satu side sahaja. Kamu kena tengok side mana yang dua-dua number tu adalah sama lah. Okay, so itu adalah interval notation. So kita tengok contoh-contoh. Okay, macam mana penulisan untuk inequality. Okay. Okay, so kita akan tengok how to write the notation of inequality ataupun interval notation. For example, we say that X is greater or equal to A and then at the same time X is less than or equal to B. So maksudnya dekat sini kita ada equal sign. So dalam number line nanti bila kita lukiskan dia, so contoh ni A, ini adalah B, X is greater or equal, so greater or equal ke sana, and then at the same time X is
less than or equal to B. Okay, so maksudnya ada equal, so kita akan shadedkan. So dalam number line, so ini adalah gambar raja dia lah. So from A to B, and then dia adalah shaded, so maksudnya A and B is included dalam number line. Okay, so bila included, kalau kita nak formkan dia dalam interval notation yang ini, okay, kita boleh tukarkan dia A ke B, maksudnya the number line is existed from A to B. So kita akan buat bracket. So bracket ni biasanya kita akan buat close bracket ataupun yang bracket segi empat ni untuk representkan, okay, A is included, B also included dalam number line. Okay, so ini notation yang pertama. So notation yang kedua, kalau kita ada X is less than or equal, so kena ingat kalau nombor tu included, kita akan buat shaded, shaded lah, bracket yang kotak ni. Okay, so untuk yang kedua, so let's say saya nak tengok daripada A kepada B. Okay, X is greater than A or equal to A. So maksudnya X is greater or equal. So bila equal, A is included, so greater. And then dia kata at the same time, X ni must be less than B. So ini adalah B, so bulatkan, so less than. So tak ada equal sign, so maksudnya B ni tak termasuk lah. Only A sahaja yang termasuk. So sebab tu dia tulis half open. Satu shaded, satu lagi unshaded. Sebab apa? A included, yang ini not included. So dalam interval notation, bila included, kita akan letak square bracket. Bila dia not included ataupun unshaded, kita akan letakkan yang bracket semi-circle bracket ni lah. So untuk representkan, itu adalah not included lah. So kena ingat, included adalah square. Kalau not included adalah semi-circle bracket. Okay, so yang seterusnya, A is greater than X is greater than A. At the same time, X2 must be less than or equal to B. So maksudnya bila kita lukiskan, ini A, ini adalah B. So X is greater than A. And then dia kata tak ada equal sign, so tak payah shadedkan, so greater. And then at the same time, X2 must be less than B or equal to B. So ada equal and then less than. So maksudnya dia akan dapat half open lah. So ini unshaded, ini adalah shaded. Okay, so bila unshaded, maksudnya A tu tak termasuk. So yang ini shaded, so maksudnya B ni is included lah. So kalau dalam interval notation, A tak termasuk, so kita akan letak semi-circle bracket. So kalau yang ini unshaded, so kita akan letak square bracket. Okay, so contoh yang ni, dua-dua tak termasuk. So bila tak termasuk, kita akan dapat dua-dua ni open, not shaded. So bila not shaded, dua-dua ni maksudnya A and B tu is not included. So bila A and B not included, so biasanya kita akan letak semi-circle bracket. Okay, so itu yang ketiga lah. So contoh yang seterusnya, bila dia kata X is greater than B. So dalam number line, ini contoh adalah B. So X is greater or equal. So greater or equal. So kita tahu, dia tak bagi tahu sampai bila nombor tu akan stop. Nombor tu makin lama makin besar. Contoh ni B sama dengan 1 lah contohnya. So 10, 100, 1000, sejuta, bilion, trilion. Okay, so nombor tu kita tahu sampai bila dia akan stop. Cuma dia kata X tu must be greater or equal to B. So bila kita lukiskan dia, kamu akan dapat dalam bentuk macam ni. So kita tahu bila semakin besar nombor tu, kita tak tahu what is the number, kita akan panggil dia sebagai infinity. So bila infinity, dia punya notation dia adalah daripada B hinggalah infinity. So daripada starting line sampai kita punya ending. So nombor yang depan ni semua adalah starting, nombor yang belakang ni semua adalah ending dia lah. So dia kata X is greater or equal. So bila equal, B is included. Tapi kita tak tahu sampai bila dia akan stop. So kita akan letak dekat sini semi-circle bracket. Sebab kalau kita letak bracket, maksudnya kita kena tahu what is the amount. Tapi sekarang kita tak tahu sampai bila dia akan stop. So biasanya kita akan letak semi-circle bracket. Okay, so sama juga yang ni. Okay, so yang ni bila tadi equal, ni tak equal, maksudnya kita akan gunakan semi-circle. So kalau less than pun sama. Okay, so bila less than A, so maksudnya less than A. Pun kita tahu nombor dekat sini semakin lama pun kita tahu what is the number. So kita akan letak dia sebagai infinity lah. Okay, sebab apa? Nombor tu mestilah start daripada kiri ke kanan. So maksudnya daripada infinity, dia akan stop hingga A sahaja. But daripada mana dia akan start, kita tak tahu. So kita akan letak semi-circle bracket. Okay, so yang ini contoh kalau tak ada equal sign, so not included lah. So itu adalah contoh macam mana notation of inequality. So kamu boleh tengok Okay, so itu saja. Apa-apa boleh tanya saya. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.